Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah setiap hari Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun mempelajari ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa, doakan keselamatan Allah dunia, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah yang bersyukur dan mengisi masjid yang bersyukur dan mengisi masjid Taman Masjid Kuliah Perdana yang dihormati Tuan Timbalan Pengurusi Masjid, Barisan DPP Masjid yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Qahtani yang juga dikenali dengan nama Tuan Minan. Kitab ini adalah kitab salah satu kitab syarah Imatan oleh Imam Sanusi. Asalnya tulisan Jawi sudah dialih ke tulisan Romi oleh Ustazah Al-Ain binti Ahmad. Tuan boleh dapatkan di pasaran, termasuklah di pembelian online di Shopee. Surat 141 ini suatu faedah. Bermula orang yang kaya yang syukur itu afdal, lebih baik di sisi jumhur kebanyakan ulama daripada fakir yang sabar. Bermula tempat khilaf itu, berbeza pendapat itu pada barang yang apabila berdiri orang yang kaya itu dengan sekalian wara ikut, iaitu kaya daripada murah, pemurah dan berbuat baik dan berluas-luas kepada orang yang kepicikan. Tolonglah berluas-luas itu sedekah, tolong. Dan orang yang kepicikan, orang yang bisa kekurangan dan menunaikan segala hukuk. Satu hak, banyak hukuk hartanya, hak-hak hartanya, dan syukur bagi itu kejadian yang mempunyai hutang. Jadi satu Allah, ini Tuhan. Dan berdiri orang yang fakir itu dengan segala wada'i, fakir daripada redha dan sabar, dan redha pula dengan barang yang dikadarkan, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Baik, dua-duanya bagus. Orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang sabar redha. Tapi lebih baik yang mana? Lebih baik yang kaya yang bersyukur. Dan kata setengah ulama, setengah pendapat yang kedua dan pendapat yang lemah, fakir yang sabar itu iaitu mereka yang berlagak-lagak dengan fakirnya, seperti barang yang berlagak-lagak orang yang kaya itu dengan kayanya. Kalau orang kaya berlagak-lagak dengan kekayaannya itu kita fahamlah. Di rumah besar, kereta besar, isteri bukan isteri besar, isteri ramai besar, lain okay. Tapi fakir yang berlagak-lagak dengan fakirnya ni, Masya Allah, kita pun tak tahu macam mana. Hanya orang
fakir dia yang boleh tahu macam mana dia menikmati kefakiran. Baik, jadi fakir yang berlagak-lagak dengan fakirnya itu lebih afdal daripada orang yang kaya. Itu pendapat yang kedua, pendapat yang lemah. Dan masuk pula di dalam berbuat mungkin itu pada waktu satu harus ini boleh menjadikan yang mungkin dimaklum. Jadi dibahaskan tentang mungkinlah. Dan masuk pula di dalam berbuat mungkin itu, buat yang boleh ada dan boleh tiada itu yang makhluk, solat pun baik dan asnah dan yang terbaik. Boleh Allah Ta'ala buat yang baik dan terbaik. Fahaman itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala boleh buat yang baik dan yang terbaik. Khilaf tak sama, berbeza pendapat bagi Mu'tazilah, fahaman sesat Mu'tazilah. Saya kena sebutkan fahaman sesat Mu'tazilah. Kenapa? Takut terkeliru. Mu'tazilah ni sesat ke tak sesat? Jadi saya sebutkan terus. Fahaman Mu'tazilah yang sesat ini, mereka cakap apa? Mereka berfaham macam mana? Pada waktu itu dengan wajib atas Allah berbuat solat ini yang baik dan akhlak yang terbaik. Allah Ta'ala mesti kena buat yang baik dan terbaik. Sedangkan kita fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah berfahaman Allah Ta'ala boleh buat yang baik dan terbaik. Boleh sahaja, tak wajib, tak mesti. Dan makna solat itu baik, lawannya fasid, rosak. Seperti iman. Contoh solat yang baik itu iman. Pada mukabil kufur, pada kebalikan atau lawannya kufur, ini tak beriman lah. Dan sehat pada mukabil sakit, sehat yang lawannya sakit. Maknanya boleh Allah Ta'ala buat yang baik, iaitu iman, sihat. Tak mesti. Kalau orang Mu'tazilah, Allah Ta'ala mesti buat yang baik. Wajib. Tak boleh buat yang tak baik. Maknanya Allah Ta'ala tak boleh menjadikan kufur, dan Allah Ta'ala tak boleh menjadikan sakit. Mana? Kan? Ternyata ada yang tak beriman yang kufur, ternyata ada yang sakit. Habis, kalau macam tu siapa yang jadikan kalau bukan Allah Ta'ala? Dia kat situ, hujah Mu'tazilah sudah patah, sudah roboh, tak kuat, tetapi mereka masih berfaham begitu. Kenapa? Kerana sebab gila. Yang kedua, Allah Ta'ala memang nak tutup hati dia. Hakikatnya memang Allah Ta'ala takdirkan dia tak nampak kebenaran. Dan makna aslah itu iaitu barang yang mukabil solat, seperti memberi makan akan makanan yang lazat-lazat, terbaik lah. Yang terbaik beri makanan itu baik. Makanan yang lazat-lazat lagi baik. Contoh ayam goreng pasar malam, sedap makanan, tapi ada lagi lazat. Apa? Ayam goreng dari brown. Kalau McD dengan KFC dengan Pizza Hut, itu kena semak balik. Dia punya franchisor dia satu. Saya suruh semak, saya tak cakap apa-apa, saya suruh semak je. Jadi ayam goreng, apa nama ni, pasar malam, makanan sedap juga, lagi sedap. Jadi contoh pada mukabil memberi makan dan akan makanan yang jelazat. Jadi boleh Allah Ta'ala buat yang terbaik, tak mesti, tak wajib. Dan kata setengah ulama, keduanya itu syai'un yang sama. Solat dan aslah itu kata setengah ulama yang mendapat yang lemah lah. Baik dan terbaik itu sama. Dapat yang buat solat itu baik, aslah itu lagi baik, yang terbaik.
better lah, better. Aslam tu better. Solat good. Kan, orang Jawa kata good. Jawa yang paling cakap Inggeris. Aslam better ataupun best. Better ni lebih baik tu. Best, terbaik. Baik. Dan dikajiankan bahawasanya, diceritakan bahawasanya telah jatuh, telah berlaku. Jatuh tu berlaku lah, berbahas-bahas, berhujah, berdebat antara Syekh Abil Hasan Al-Ash'ari, iaitu fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, dengan Abi Ali Al-Jubai. Abi Ali Al-Jubai. Siapa Abi Ali Al-Jubai? Daripada Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah. Ini cerita. Cerita ni kisah benar. Dia bukan cerita Bila Dunia Bintang 7, bukan. Dia bukan cerita dongeng, bukan. Dia bukan cerita drama drama pukul 7 malam tu, bukan. Baik. Kita katakan buat Nabi dalam cari senang. Kisah Abu Ali Al-Jubai. Baik. Jadi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari jumpa dengan Abi Ali Al-Jubai yang fahaman Mu'tazilah, fahaman sesat Mu'tazilah. Maka bertanya Syekh Abu Hasan akan dia daripada 3 orang yang bersaudara. Ini cerita Abu Hasan Al-Ash'ari tanya kepada guru dia. Kisah panjang Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari ni, dia hidup sejak kecil, sejak lahir di kalangan ulama-ulama Mu'tazilah, ulama-ulama sesat ajaran Mu'tazilah, sampai umur dia 40 tahun. Macam mana saya nak tahu kisah panjang ni Ustaz? Dalam kitab kita ada bagi buku nanti, bukan Al-Fatihah dengan dia kok lain. Kita boleh simak, saya dulu kitab sirah sejarah hidup Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari. Jadi masuk umur dia 40 tahun, Allah Ta'ala beri dia ilham satu soalan. Bertanyalah dia kepada guru dia Abi Ali Al-Jubai. Hidup seorang daripada mereka itu di dalam taat hingga mati. Ada 3 orang bersaudara, adik-beradik. Yang seorang ni mati dalam keadaan taat, beribadat, beriman kepada Allah, taat, hinggalah dia mati. Padahal besar, mati dalam keadaan dewasa, beriman. Dan hidup yang kedua di dalam maksiat, dosa hingga mati, ia tiada taubat, padahal besar juga. Yang kedua ni, dia mati dalam keadaan maksiat, dosa, tak sempat bertaubat, dalam keadaan dewasa juga. Dan yang ketiga, mati dia padahal kecil. Yang ketiga, masih kecil lagi, belum balik dan tinggal. Jadi 3 orang ni memang ada dalam dunia ni, tak boleh menafikan. Jadi 3 contoh ni bukan contoh fikiran semata-mata, tidak, memang kenyataan. Ada yang mati beriman, ada yang mati kufur, dan ada yang mati ketika kecil. Kisah benar semua 3 orang ni. Jadi Abu Hasan Al-Ash'ari minta gurunya Abi Ali Al-Jubai yang berfaham Mu'tazilah terangkan macam mana Allah Ta'ala wajib mesti buat yang baik dan terbaik untuk 3 orang ni. Sebab fahaman Mu'tazilah kata Allah Ta'ala wajib mesti buat yang baik dan terbaik sahaja. Maka jawab Al-Jubai. Kacang tu saya tambahkan Al-Jubai ni lah. Kacang tu lah, ini contoh kan. Orang kata tu kan, kacang tu ni. Jadi dia jawab, diberi pahala akan yang pertama. Yang pertama yang mana? Tinggal dunia dewasa dalam taat, beribadat, dapat pahala.
dan diazab akan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua tadi mati dalam keadaan maksiat, tak sempat taubat, dan diazab. Dan yang ketiga pun mati kecil diazab juga. Jadi yang kecil itu tiada diberi pahala dan tiada disiksa. Oh, yang ketiga ni silap. Yang kedua diazab, yang ketiga tak diberi pahala, tak disiksa. Maksudnya tak masuk syurga, tak masuk neraka. Maka berkata Asy'ari, Imam Abdul Hasan Asy'ari pun jawab ataupun persoalkan lagi lah. Terkadang berkata yang ketiga, kalau macam tu nanti yang kecil nanti di akhirat akan bertanya kepada Allah Ta'ala, hai Tuhanku, hendaklah Engkau panjangkan umurku, maka masyghul aku, sibuk aku dengan taat hingga dapat balasan pahala aku, kerana wajib atas Engkau berbuat aslah yang terbaik. Kalau tak suara dengan cikgu, kalau macam tu cikgu lah ya, ustaz lah, ataupun guru lah, syaifi, tuan guru. Kalau lah yang ketiga tu dimatikan, tak dapat pahala, tak dapat dosa, nanti dia akan minta Allah Ta'ala, ya Allah, panjangkan umurku sibuk dengan beribadat, dapat pahala, sebab kau kan wajib buat yang terbaik. Ini bukan yang terbaik untuk aku, pahala tak dapat, dosa baguslah tak dapat dosa, pahala tak dapat, apa yang terbaik dia? Kan? Berkata Jubai, jawapan firman Allah Ta'ala baginya, aku ketahui bahawa engkau kalau aku hidupkan panjang umur, nescaya masyghul engkau, sibuk engkau dengan berbuat maksiat, berbuat dosa. Maka diazab akan kita. Sabar. Itu ada bulan dialogkan kan. Aku ni matikan kau kecil sebab aku tahu engkau kalau besar nanti sibuk dengan berbuat maksiat, jadi dosa, nanti kau kena azab. Maka wajib atasku mematikan ketika kecil. Jadi yang terbaik untuk kau mati waktu kecil. Yang terbaik. Hujah begitulah. Berkata Asy'ari, lalu dipersoalkan lagi oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari. Terkadang kalau macam itulah penghulu berkata yang kedua itu, yang mati ketika dewasa dalam keadaan maksiat, dia pula cakap, ya Tuhanku, kenapa, kerana apa tiada engkau matikan dah ketika kecil macam yang ketiga tu, hingga tiada aku berhaka, aku tiada biasakan aku. Kalau macam ni, ya Allah, kenapa kau tak matikan aku waktu kecil? Kau tahu kan aku dah besar dan sibuk dengan maksiat, aku kena azab, kenapa kau tak matikan aku waktu kecil? Dah macam mana? Macam tu, maka tercengang Jubai, leng terus, yang kata kacang dari celak gigi hilang semua, leng, tak dapat jawab. Maka tercengang Jubai, kerana Imam Asy'ari itu merobohkan kaedahnya daripada wajib solat dan asnaf. Hujah Mu'tazilah, dalam sesat Mu'tazilah, Allah Ta'ala wajib mesti buat yang baik dan terbaik sahaja, mata roboh, tak dapat ditegakkan lagi. Kalau dia cuba ditegakkan, ibarat meluruskan perkara pasal. Baik. Habis apa nama ni, jawapan Ahlus Sunnah Jemaah? Jawapan dia begini. Untuk 3 orang ni, kita yang berfaham Ahlus Sunnah Jemaah dapat jawab. 3 orang ni kenapa, penjelasannya dapat dijelaskan. Satu orang mati beriman, satu orang dewasa, satu orang mati tidak beriman dewasa, satu orang mati ketika kecil. Jawapan dia, tiga-tiga ni
adalah makhluk bagi Allah, hak milik Allah Ta'ala. Kalau tiga-tiga ni Allah Ta'ala nak matikan, ada tiga lah kan. Kalau tiga-tiga golongan ni Allah Ta'ala nak matikan dia, sama ada waktu besar, tak beriman, atau waktu kecil, itu hak milik Allah Ta'ala. Kalau dah tak ada satu orang pun dalam dunia ni yang Allah Ta'ala matikan dalam keadaan beriman, tak ada siapa boleh persoalkan, hak milik Allah. Kemudian dari segi yang baik dan terbaik, harus sahaja boleh Allah Ta'ala buat yang baik dan terbaik, dan boleh Allah Ta'ala tak buat yang baik dan terbaik. Sebab apa? Kembali sebelum tadi, semua makhluk ini adalah tak milik Allah Ta'ala. Dalilnya saya pernah sebutkan dalam kitab Fadailul A'mal tadi. Saya pernah bacakan kan. Nak baca lagi boleh juga. Kan? Tuan-tuan nak baca lagi boleh baca. Baik. Dalam kitab Fadilat Amal Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria Al-Nawawi, pada bab sahabat-sahabat dia tentang Rasulullah, dan kedua takut kepada Allah. Rasulullah menangis sepanjang malam hari. Tuan-tuan tengok sini bagi kisah para sahabat, kisah bab yang Allah, kisah yang keempat, surat 30. Surat 30 saya bacakan kepada Rasulullah SAW menangis sepanjang malam. Pada suatu ketika Rasulullah SAW telah menangis sepanjang malam dan mengulangi ayat ini sehingga ke pagi. Sepanjang malam tuan-tuan, satu ayat pun Rasulullah tu hafazlah seluruh Al-Quran, tapi Rasulullah baca di sepanjang malam sampai ke pagi. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka tidak ada yang menghalang perbuatanmu, kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau sahajalah yang maha kuasa dan yang maha bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat 118. Mereka tu hamba Allah tu, kalau Allah Ta'ala nak siksa, termasuklah siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu sebab Rasulullah menangis. Kalau Rasulullah tu Allah Ta'ala nak siksa, masuk dalam neraka, tak ada siapa dia persoalkan. Kenapa? Rasulullah pun tak milik Allah Ta'ala, abdu, hamba-Nya. Saya cuba habiskan baca dipilih. Diberitakan juga bahawa pada suatu malam Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala telah menangis sepanjang malam sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sadaqallahul azim. Artinya dikurang, dan sebaliknya dikatakan kepada orang kafir, berpisah kepada hari ini orang-orang yang berdosa daripada bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman. Surah Yasin yang 59. Ayat ini membawa makna bahawa orang-orang yang berhakka kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diperintah supaya berpisah dengan mereka yang berbakti kepadanya. Mereka juga tidak dibenarkan bergaul dengan para salihin bagaimana yang diperbuat oleh mereka di dunia. Berdasarkan perintah di atas, banyak mana pun untuk menangis sebenarnya masih tidak mencukupi, kerana tidak diketahui tempat itu akan dihimpulkan sama ada dalam mereka bersalah atau dalam keadaan yang berdoa. Jadi bagaimana? Kita nangis bukan
supaya kita tergolong dalam golongan orang yang taat. Jadi ujung ayat dia tauhid ni berdasarkan perintah di atas. Sebanyak mana pun kita menangis, sebenarnya masih tidak mencukupi. Kenapa? Kerana tidak diketahui tempat kita akan dikumpulkan. Yang tak tahu tu kita, bukan Allah Ta'ala yang tak tahu. Allah Ta'ala dah takdirkan sejak jadi mula dah. Siapa-siapa ahli syurga, siapa-siapa ahli neraka. Ini suruhan syariat. Dari segi syariat, kita wajib berusaha dapatkan syurga, wajib berusaha elak dari dan keluarga kita daripada neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara, ya, dihadalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Itu perintah syariat. Kita akan tahu jemaah bukan dulu hakikat tauhid dan zahir syariat. Ya, tak perlu Ustaz, saya percaya dengan Ustaz, saya akan sangat. Baik, jadi jawapan untuk penjelasan untuk 3 orang yang meninggal dunia di dalam setiap Islam jemaah, Allah Ta'ala jadikan yang pertama ini meninggal dunia dalam keadaan taat, beriman kepada Allah. Sedangkan hakikat kejadian sebenar kan Allah yang tentukan hati seseorang itu nak beriman ke tidak. Allah Ta'ala yang gerakkan anggota badan seseorang itu pada buat baik ke buat jahat. Kenapa Allah Ta'ala beri pahala masukkan syurga? Allah beri pahala dan masukkan syurga atas ataupun kerana rahmat Allah, kasih sayang Allah, bukan kerana amalan orang. Jika amalan orang itu Allah Ta'ala yang gerakkan. Kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kenapa Rasulullah SAW itu menjadi kekasih Allah, masuk syurga? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sebab tu Rasulullah istighfar satu hari 100 kali, 1000 kali ingat. Ini boleh saya maklum dia. Siapa yang ingat saja. Lalu isteri, kalau tak silap isteri Rasulullah Aisyah, kalau tak silap tanya, wahai Rasulullah, kau kan kekasih Allah, kenapa nak istighfar lagi? Istighfar ni minta ampun, astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Rasulullah ni maksum, kasih Allah maksum, terpelihara daripada dosa, itu bawa sifat amanah. Tapi Rasulullah istighfar juga. Jadi isteri Rasulullah tanya, apa nak istighfar? Itu kan maksum. Rasulullah jawab, tak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur? Satu lagi, Rasulullah selalu sembahyang malam, main tahajud sampai kakinya bengkak. Ya Allah, yang ini tadi menangis sepanjang malam, ini kakinya bengkak. Kita kan pernah rasa kan kerja lama kan, kerja berjam-jam pernah kan. Macam saya nak mega, masa kerja sekolah mega rasa lah 2 jam belum masuk kelas tu memang tinggi je lah. Dia tak ada fungsi untuk cikgu dalam kelas. Kalau siapa-siapa berminat masuk sekolah tu, jadi besar. Kenapa besar kan? Tapi bersedia dia dekat kelas tak ada fungsi untuk cikgu, meja je. Ini kawan kena bersiap sedia lah. Nak duduk nanti kat bilik guru, tapi bilik guru ada CCTV nak penat tinggi kan, jangan rasa-rasa sekejap pun, kalau boleh janganlah nak tidur. Kalau buat juga, insyaAllah kita boleh terakhir tidur kat sekolah. Besok dah tak dibuka dah sekolah kan. Baik, penat, memang penat. Balik tu memang lembut je lah. Kalau dah tak lekat nak lembut, kepala 1 bantal, kaki 2 bantal. Naik atas 2 bantal. Pastilah bertahan 5 tahun juga lah. 5 tahun juga. Baik, jadi kita cuba tanya, pernah tak kita berdiri sampai bengkak kaki? Kerja pun tak sampai bengkak kaki, ada pun sakit urat itu ada lah. Kalau dulu kita kerja sebelum tu tolong arwah bapak saya nyapit petik wasawit, itu pun pernah juga. Dia 3 hari 2 hari lah saya sekolah lagi kan, 2 hari Sabtu Ahad tu itu nak baik dia punya penat, nak hilang
sini. Itu tak sampai bengkak kaki, tak nampak. Bayangkan berdiri sampai bengkak kaki. Pun sama, isteri Rasulullah tanya, kenapa? Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa kau sembahyang ni bengkak? Kenapa? Kau ni kekasih Allah, memang kau masuk syurga. Dari segi syariat, hakikat tauhid, boleh sahaja Allah Ta'ala masukkan Rasulullah itu dalam neraka dari segi tauhid. Dari segi tauhid, berbeza tauhid dan syariat. Jangan pula nampak Sa'idin dah membuatkan sesat. Rasulullah boleh masuk neraka. Ini dari segi tauhid. Kalau saya rangkap, kalau siapa-siapa nak report benda yang tak ada saya cakap ataupun ibu tak beli, ini rakaman ni. Mana minit berapa yang saya cakap Rasulullah? Kan? Baik. Jadi sini insya-Allah sini tak ada yang berniat jahat. Yang kita ni kena maring. Baik. Jadi apa nama ni? Isteri Rasulullah tanya, kenapa sampai bersusah payah macam ini? Tak bolehkah aku menjadi hamba-Nya yang bersyukur? Ya Allah, Rasulullah yang dikasihi Allah yang jangan syukur dan bersyukur. Takkan kita tak bersyukur kan? Ini syukurlah salah satunya dengan cara iaitu sembahyang malam salah satunya. Tapi ingat, sembahyang malam selain tahajud itu hukumnya sunat. Kalau ada sembahyang fardu yang pernah dah kita tinggal, andaikan ada, jika sekiranya bukan semua yang dengar dia tinggalkan solat fardu, tidak ada jika sahaja. Jika sekiranya ada dah pernah meninggalkan sembahyang fardu, tanpa sebab yang munasabah, sebab yang diterima syarat, sakit ke apa ke, tak ada sebab yang saja wajib Allah. Sembahyang tahajud itu sunat, wajib yang fardu ditinggalkan tanpa sebab ini wajib qada. Habis macam bila saya nak sembahyang satu, saya banyak nak qada. Awak qada lah waktu sembahyang tahajud. Apa masalah? Baik. Itu apa nama ni? Ada juga jemaah dekat Masjid Nurul Hidayah Madrasah Alam. Saya tak cerita sini. Dia cakap, Ustaz, saya ni aku dah buat lah apa yang saya cakap. Yang saya masa muda tu pada kembang-kembang adalah tinggal sikit, tak masa sekolah ke, masa bujang ke kan. Ini saya dah buat. Jadi saya pun syurkanlah kepada kawan-kawan saya. Kena marah kan? Orang saya marah. Malah dah setakat tu, tak cukup setakat tu. Dah lah dia, apa nama ni, apa nama, tak nak kotor. Nasib dia kan. Dia cakap buat saya salah. Dia cari pula ustaz lain, ceramah ustaz lain yang mengatakan tak wajib kotor sebenarnya apa. Dia dahsyat kan. Kawan jemaah seorang tu kena macam tu sekali. Saya tak adalah kena macam tu kan. Dia nak menyampaikan, saya tunjuk satu kitab Sabilul Muqtadin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari. Ini dia hantar saya video seorang ustaz yang mengatakan tak wajib main kotor. Cuma ustaz, tak apalah, Nabi pun ada ahli keluarga yang tak ikut. Tak apalah, sabar. Untuk tenangkan hati dia tu kan. Mudah bulan tu. Biasalah, dakwah macam tu lah. Bukan semua orang nak terima apa yang kita sampaikan. Baik. Dan saya sendiri pun pesan kepada semua tempat jemaah yang saya mengajar kuliah, saya pesan kalau saya ada salah silap berbeza pendapat, tolong apa nama ni, boleh kita apa nama ni, orang kata berbincang lah. Tapi kalau boleh saya bawa kitab yang nak betulkan tu, bawa kitab. Jadi biar seimbang kan. Jangan saya bawa kitab yang nak betulkan tu mengelewasi kan. Tak berapa kena kan. Baik, sambung kan.
Jadi Allah Ta'ala tak wajib harus sahaja buat yang baik dan terbaik kepada makhluknya. Itu jawapannya. Jadi orang yang kedua yang meninggal dunia dalam keadaan dewasa, tak beriman ataupun buat maksiat, dosa, tak sempat taubat, maka itu keadilan Allah. Keadilan Allah tak sama dengan keadilan manusia. Keadilan manusia ni, contoh, kek tu ada 2 orang bagi 2, contoh, bagi sama rata. Keadilan Allah bermakna hak milik Allah. Hak milik. Yang ketiga, Allah Ta'ala matikan seorang dalam keadaan baby, kecil lagi. Dia masuk syurga, tapi bukan syurga amalan lah. Masuk syurga juga. Tak sama dengan Mu'tazilah kita ni. Orang yang berdosa besar masuk syurga, meninggal dunia, tak sempat taubat, masuk syurga tidak, masuk neraka pun tidak, tengah-tengah. Itu fahaman Mu'tazilah. Kita fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu orang yang mati dalam keadaan berdosa, satu orang Islam lah, mati dalam keadaan berbuat maksiat, dosa. Tak kira lah jenis maksiat. Maksiat itu bukan berzina sahaja, aku segala jenis dosa, mencuri, merompak, melakon, dan sebagainya, meninggal dunia on the spot. Tengah mencuri atau tengah merangkut tu, meninggal dunia. Yang dirangkut tu terbunuh pula dia, contoh lah kan, mati, tak sempat taubat lah, tapi dia Islam. Dia mati dalam keadaan beriman tetapi berdosa besar. Di akhirat dia akan disiksa sebanyak mana dosanya, akhirnya akan masuk syurga juga. Macam cerita Ali Baba Muhammad, ketua penyanyi mati, apa jadi? Dia senyum. Mati pun senyum. Mati dalam iman dia. Kalau tak ingat, tengok balik nanti kat YouTube dia banyak. Aku mati dalam iman. Ketua penyambut tu, ketua perompak, dia sempat taubat tak? Mana sempat taubat? Kau tengok balik cerita tu, dia mati tu tengah marah dengan ahli apa nama dia punya lucu-lucunya tu. Orang hajar yang penyambut kata kan, aku suruh dia ikut penyanyi pula kan. Mana kau makan? Tengah berniat jahat lah, bunuh mati. Tapi dia kata aku mati dalam iman. Ni cerita ni kalau dibahaskan seronok ni kan, kita tengok dari segi tauhid lah. Apa betul satu orang kedua perempuan dia mati dalam iman? Jawapan dalam kitab tauhid memanglah tak ada cerita Piramli, ini tak ada, tapi kita sesuaikanlah itu yang kita belajar kan. Satu orang perempuan, ketua perempuan, dia Islam, dia mengaku kalimat dia, mengaku kalimat syahadat, iman dia betul dalam hati, betul percaya kepada Allah, tapi dia buat dosa besar. Dia meninggal dunia, tak sempat taubat. Dia memang mati dalam keadaan beriman tetapi berdosa besar. Nampak cerita tu bukan lawak gitu je, tapi dia bertepatan dengan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dia tak cakap aku mati dalam iman tapi berdosa besar. Panjang sangat dialognya. Panjang sangat dialog. Baik, jadi cukuplah kata tuan-tuan termasuk Isya. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpahaman Allah Ta'ala harus sahaja, boleh sahaja buat yang baik dan terbaik. Allah Ta'ala